Warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini aku akan bagi tahu satu lagi kaedah penulisan keyboard menggunakan e-wacana. Okay, di sini kita akan belajar cara penulisan supaya dia lebih teratur lah. Di sini contohnya menggunakan kaedah jari, e-wacana di sini. Awak tengok bila ingat tengok jari, kita ingatlah ini lebih dekat dengan kamu. Okay. Di sini yang pertama antaranya, okay, selain itu, di samping itu, seterusnya dan juga akhirnya. Jadi macam manalah kita nak gunakan kaedah-kaedah ni kan. Macam mana kita nak buat kaedah-kaedah ni semua. Jadi di sini contoh cikgu bagi soalan yang kamu boleh jawab. Jelaskan faedah yang diperoleh daripada hubungan yang baik dengan negara jiran. Jadi apabila kita baca, kita kena cari kata kunci soalan ni kan. So kata kunci soalan ini ialah faedah yang diperoleh daripada hubungan yang baik dengan negara jiran. So macam mana kita nak buat? Kita tengok ke sini. Mula-mula sekali apabila kita nak menjawab, kita mestilah menulis balik kepala ayat ya. Okay, menulis balik kepala ayat. Okay, hubungan yang baik antara jiran amat penting kerana menggunakan penanda wacana. Okay, di sini cikgu gunakan isi ataupun faktanya perkongsian kepakaran. Okay, antaranya ialah kerana adanya perkongsian kepakaran dalam bidang teknologi. So ini adalah huraian daripada isi ni. Jadi cikgu gunakan antaranya. Kita guna yang pertama ini ialah kita dapat berkongsi kepakaran dalam bidang bioteknologi. Maknanya apa dia perkongsian kepakaran ini kan? So kita kaitkan dengan bioteknologi. Okey, contohnya di sini cikgu kemukakan contoh. Kita ambillah contoh negara jiran kita yang pakar dalam bidang bioteknologi ni kan. So cikgu ambil negara Thailand yang punya kepakaran dalam bidang pertanian menggunakan bioteknologi. So di sini contoh ini menguraikan tentang perkongsian kepakaran ini. Dan juga oleh itu kita mendapat manfaat daripada perkongsian dalam bidang pertanian di negara kita. Maknanya di sini faedah apa yang kita dapat bila kita dapat perkongsian kepakaran ini, kita boleh guna pakai dalam bidang pertanian di negara kita. Turut membangun bidang pertanian negara kita. So ini adalah huraian lanjutan. Okay, kita guna seterusnya penanda wacana selain itu, amalan saling membantu. Ini merujuk kepada fakta yang kedua, isi yang kedua. Dan antara amalan saling membantu, huraian dia, antara negara memberi manfaat kepada semua. Okay, contohnya, dia bagi contoh sama dengan ini tadi. Contohnya, kita ambillah contoh yang mewujudkan kerjasama kan. Okay, contohnya kejadian kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali ataupun bencana ketika tsunami contohnya kan. Okay, jadi di sini Malaysia, Singapura turut membantu menghantar bantuan menyelamat ke Indonesia. Ini menunjukkan huraian ini untuk menunjukkan adanya amalan saling membantu ini. Okay, dan kita gunakan penanda e-wacana seterusnya itu di samping itu. Di samping itu juga kita dapat meningkatkan ekonomi. Meningkatkan ekonomi ini dah dikira sebagai isi yang ketiga. Bagaimana dengan wujudnya kerjasama ekonomi yang erat di rantau ini. Ini huraian dia. Maknanya kita dapat meningkatkan ekonomi dengan wujudnya kerjasama ekonomi yang erat. Dan kita gunakan
wacana berikutnya seterusnya ini dapat meluaskan pasaran dan ekspor negara kita. Di sini ini boleh kaitkan juga dengan kesan daripada hubungan ekonomi tadi. Hubungan ekonomi tadi, meningkatkan ekonomi tadi. Dan kita gunakan e-wacana yang terakhir, akhirnya dapat mewujudkan rantau yang aman, bebas dan makmur. Yang ini lebih kepada inference. Ingatnya bila kita menjawab khidmat, kita mesti menyatakan inference dia. Dan inference ini tidak seelok-eloknya, seboleh-bolehnya jangan ulang balik yang daripada soalan tadi. Hubungan baik. Jangan tekankan yang kepada yang ini. Keseluruhan semua apa yang berlaku apabila kita ada hubungan yang baik. Jadi di sini cikgu pilih dapat mewujudkan rantau yang aman, bebas dan makmur. Jadi di sini boleh tengoklah. Okey. Penggunaan huraian dan huraian lanjutan untuk penulisan khidmat yang baik. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat belajar.